Bismillahirrahmanirrahim. Masalah 48. Sembayang di tempat yang dibesarkan bagi masjid Nabi SAW. Masjid asal, bangunan asal zaman Rasulullah. Kemudian bila berlaku, maknanya di akhir zaman ini dibesarkan, maka adakah sama makna fadilat dia masjid yang ditambah dengan masjid asal zaman bagi Rasulullah? Atau ada khilaf ulama. Setengah mengatakan sama, setengah mengatakan sebalik. Sembahyang di tempat yang dibesarkan bagi masjid Nabi SAW, adakah mendapat fadilat seperti sembahyang di dalam masjid pada masa hayat Rasulullah SAW? Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, dan diketahui olehmu bahawasanya dapat fadilat 1000 lebih daripada sembahyang di masjid lain tu, ialah tertentu dengan nafsu masjid Nabi SAW. Apa mana nafsu, mana diri. Bukan nafsu mana kita belajar dalam apa, ilmu tasawuf, maknanya bisikan jahat, bukan. Nafsu mana diri, mana diri masjid Nabi. Yang tu saja kata Imam Nawawi. Ada pun yang tambah-tambah tu tak sama dengan yang asli tu maksudnya. Hati dia bergebut. Buka je pintu masjid, dia lari bergebut masuk depan ni, lagi depan. Nak jemput ke Raudah. Dan ketahui ilmu bahawasanya dapat fadilat 1000 lebih kan. Lebih daripada mana dapat fadilat 1000 lebih, tu 1000 berhenti tu. Dia tak titik. Mana dapat fadilat 1000 lebih dari sembahyang di masjid lain, ialah tertentu, tu tertentu dengan nafsu masjid Nabi SAW, mana dengan diri masjid Nabi yang asli zaman Rasulullah SAW, yang ada ia pada zaman hayatnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ditambah tak sama. Bukannya di dalam tempat yang dijadikan pembesar dan penambahan. Yang belakang banyak kan lebih besar, dia tarik orang ramai atau tak dapat. Seperti yang ada di zaman kita ini. Zaman kita zaman siapa ni? Siapa yang menolong kita ni? Syekh Rahman Bahawi. Kitab Bahrul Mazid panggil kitab panas panggil. Tahu kitab panas? Tahu kitab panas? Tak tahu. Kitab mana dia jalankan pena dia terus selepas dia ambil daripada gurunya. Ya. Di Mesir dia apa? Menadah kitab daripada gurunya, balik terus dia jalankan pena ni. Mana apa ilmu dia ambil dia karang. Tuan-tuan balik kan tulis. Buat kitab. Jadi ilmu tu ilmu panah-panah lagi orang panggil. Baru dapat daripada guru dia tu, dia salin, dia buat kitab dia. Pada zaman dia tu, dia tengok maknanya apa. Begitulah seterusnya lah. Lagi dia besar, sekarang lagi besar kan, orang lagi ramai dia besar. Maka sama tak masjid yang ditambah dengan masjid asli? Jawab dia tak sama. Yang dapat tu yang asli. Bukannya dalam tempat yang dijadikan pembesaran, mana dibesarkanlah dan penambahan, seperti yang ada zaman kita ini. Maka segianya mengambil jaga orang-orang yang hendak mendapat fadilat sembahyang di masjid Nabi SAW, dan ambil ingat barang yang aku kata ni. Mana pergi cari tempat tu, ya. Jangan daripada balik dia duduk Madinah 10 hari, duduk kat ujung. Rugi duit beribu habis, langsung tak dapat sedikit pun kelebihan masjid Rasulullah SAW. Carikan juga usaha biar dapat. Duduk kat depan tu kan, walaupun sekejap, mana dia dapat. Ini 10 hari dia duduk, dia tak dapat, duduk ujung kan. Ya, rugilah kan. Kadang seumur hidup dia pergi sekali. Jadi maknanya dia kata ingat dia, ambil peringatan. Mana kalau pergi tu cari kok mana pun biar dapat tempat masjid yang asal. Itu kelebihan besar ada situ. Namun ada ulama kata dapat, ya. Tapi yang sedap kalam Imam Nawawi lah, ya. Sebab Nabi bercakap tu masjid dia, zaman dia yang tu lah. Masalah 49, masjid jauh dan dekat, mana afdal sembahyang dalam? Ya saudaraku, telah lalu dia terangkan bahawa masjid lain daripada 3 di dalam hadis.
Itu Masjid Nabi SAW, Masjidil Haram, dan Masjid Baitul Maqdis yang dirancang sekali jahat oleh golongan Yahudi laknatullah. Kalau boleh nak robohkan terus. Allah tunggulah tindakan Allah Ta'ala. Semuanya bersamaan. Ya, masjid kampung kita, masjid ada di mana, di Kelantan, di Kedah, masjid dia ada di mana, di mana kata dunia lah, negara lain pun sama di taraf ni. Yang beza 3 saja. Ya. Bersamaan juga pada kelebihan, yakni kelebihan buminya. Maka jika sekiranya seorang itu hendak semayang masjid jauh kerana besarnya dan ditinggalkan masjid yang berhampiran dengan rumahnya kerana i'tikadnya besar pahala oleh banyak langkahnya. Jadi jauh sana langkah banyak kan lagi. Maka itu tiada mendapat ia akan pahalanya kerana tiada meramaikan masjidnya. Mana dia sini tidak menghidupkan masjid yang dekat. Itu. Kerana masjid itu besar kecilnya bersamaan saja. Ya. Masjid kita besar, masjid Dun ni kan. Berapa juta, 6 juta lewat di jalan. Ya. Dengan masjid lama ni, sama je, tak ada apa pun. Ya. Yang beza 3 masjid tu je. Masalah ni kalau kena imamnya baik dan warak dan sebagainya, tu lain lah. Kalau masjid jauh tu sikit, yang dari imam tu besar misalnya, orang warak ataupun waliullah. Ya, kita pergi ke sebab tu tak apa. Sebab semayang tu ada nisbah 2, kam dan kaif. Semayang jemaah dia ada tu nisbah kam man dan nisbah kaifan. Kamman makna angka. Ya, semayang masjid ni jemaah dia 50 orang. Masjid sana semayang dia 100 orang. Mana lebih sana lebih. Tu nisbah kam, angka atau kaif. Ini kaif keadaan ni tadi. Imam dia tu orang yang warak. Imam tu orang yang ada kelebihan di sisi Allah Ta'ala, segi ilmu dia dan sebagainya. Tu kita dulukan lah. Tapi bila ni jangan taktil. Jangan sampai kita pergi sana masjid itu kosong tutup. Jangan. Menghidupkan tu ada lebih besar. Pada masalah ziarah Masjidil Haram dan hadis. Ya saudaraku bermula pergi ke Masjidil Haram kerana sembahyang padanya itu atau kerana menuntut ilmu masalan, maka datang hadis yang menunjukkan atas suruhnya kerana beberapa kelebihan yang lihat pada masalah 51. Dengarlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihal illa ila salasah, ya ila salasatil masajid, Masjidil Haram wa Masjidi Haza wa Masjidil Aqsa. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dalam bersabda Rasulullah SAW, tiada diikat kenderaan. Mana jangan kita pergi bersungguh nak pergi musafir, melainkan 3 tempat. Atas belakang unta kerana pergi ziarah atau sebagainya, melainkan 3 masjid. Dia melancong atas dunia, 3 masjid tak pergi. Rugi besar. Yang ni dulu kan dulu. Ada arahan Rasulullah SAW. Pertama ialah Masjidil Haram, yang ni tanah haram semuanya yang di Mekah. Dan masjid, ya masjid aku, masjidi, mana masjid aku Haza ni, Masjid Madinah. Dan ketiganya Masjid Aqsa, iaitu masjid yang di negeri Baitul Maqdis. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi bermula hadis ini hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, atau mana nas terang. Dan masalah ziarah masjid yang 3, mengapa disuruh? Ia akan seorang, ya saudaraku, adalah syarak menyuruh ziarah Masjidil Haram dan Masjid Madinah, Masjid Rasul SAW, dan Masjid Aqsa. Semuanya kena kelebihan dan mulia buminya. Ya, kalau mulia sebab bumi yang diduduki, jasad dan baginda itu paling mulia di atas dunia lah di sisi Allah Ta'ala. Maka seperti Masjidil Haram, ialah padanya sebesar-besar tikas ibadat hamba Allah yang saleh. Apa tikas? Kesan. Ya, di situ banyak makam-makam pun ada asal. Iaitulah Ka'batullah. Maka ia awal tempat beribadat
yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada makamnya, atau makam Ibrahim, dan ada Zamzam dan lainnya. Cuma cerita-cerita Quran semua ada kat situ. Daripada tikas ibadat, mana kesan ibadat Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, dan anaknya Nabi Ismail. Dan telah jadikan Allah Ta'ala semulia-mulia bumi, dan Masjid Madinah ialah masjid yang dibangunkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, maka di dalamnya tempat ia mengajar segala sahabat, cukup besar, dan berlaku beberapa ahwal ke atas muslimin, dan jadi ia tempat permakaman, ya, mana makam Rasulullah di situ besar, dan ia tempat awal kembang Islam dan mengembangkannya serta alim serta sekalian alam. Dan beberapa tikas, maknanya kesan ibadat orang-orang saleh daripada sahabat-sahabat hinggalah sekarang ini. Dan ketiga, Masjid Al-Aqsa, ya, itu pun ialah satu masjid, ya, Nabi-Nabi, kesan tempat Nabi-Nabi dulu, dan tikas ibadat Anbiya, tempat para Anbiya di dalam Syam dulu. Maka jadilah tiga masjid ini semuanya masjid Nabi-Nabi. Barang siapa pergi sembahyang dalamnya, pasti dapat balasan, keberkatan besar daripada Allah Ta'ala, lebih ganda banyaknya daripada sembahyang di dalam masjid yang lain daripadanya. Maka inilah tiga tempat yang disuruh Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pergi bagi mencapai pahala, iaitu yang besar-besar, dan mengambil barakah, mana tikasan, mana kesan-kesan hamba-hamba Allah yang salihin. Maka siapa orang Islam yang ada mempunyai kemurahan dan kesihatan, yang tiada pergi ziarah tempat pertama dan kedua hingga ketiga, maka tiadalah sempurna berkat orang salihin. Mana tak dapat keberkatan para Nabi dan Rasul dan orang salih, ada dicapainya, dan sebagai sia-sia juga kemurahan dan kesihatan. Duit ada, badan sihat, dia tak pergi. Dia pergi tempat lain, dia pergi Korea, dia pergi dia tengok orang makan lipas kan. Macam-macam ni, menyusahkan diri. Waktu dalam Ihya ulama kata apa? Jangan musafir, melainkan musafir itu menambahkan iman kamu. Ya, nanti itu Ardul Anbiya, maknanya besar lah kan. Makin kita tengok, makin mendatangkan kekuatan akidah dan iman dan semangat untuk kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dan dipermuliakan oleh mereka ziarah ke tempat Yahudi dan Nasrani jati. Situ dia pergi, oleh kerana bermegah-megah dan tamadun dia. Ya, piramid dia pergi tengok. Tak pergi tengok tak apa kan. Ya, tempat menatang kapi tu, buat tu bukan main dia pergi. Ya, makam Rasulullah pergi bid'ah. Ada setengah kubur sesat bid'ah. Ya, tempat bangkai Firaun kau pergi tengok pula. Itu bodoh tu. Maka jaga-jaga wahai muslimin, maka selama tiada seorang itu memuliakan tikas hamba Allah Ta'ala yang salihin, ya, dia tak muliakan dan mempermudah-mudahkan, ya, hampir-hampirlah ditakuti tanggal iman wala ya'zabillah, ya, tanggal iman dan Islam daripadanya. Sebab benda besar tu, dia bermain-main seolah-olah macam dia mempermainkan benda yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kerana itu, barang siapa ada mempunyai bekalan kesihatan, hendaklah ziarah seorang itu ke Mekah kerana menyempurnakan fardu haji. Ziarah tikas-tikas, mana kesan-kesan hamba-hamba Allah yang saleh, iaitulah Ka'batullah, dan barang di sisi banyak lagi tempat ziarah akan ada. Dan ziarah pula masjid baginda sallallahu alaihi wasallam dan makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ziarah kepada Baitul Maqdis yang sekarang ni sedang bermasalah besar, dikacau oleh binatang yang paling jahat dalam dunia. Siapa dia? Yahudi. Inna syarrad dawab. Yang Quran sebut apa? Inna syarrad dawab, sesungguhnya binatang yang paling jahat, dawab yang merangkak atas muka bumi. Siapa dia? Allazina kafaru, ya, binatang kafir. Taraf dia binatang paling jahat tu Quran letak. Orang kafir ni taraf dia macam binatang yang paling jahat, yang merangkak atas muka bumi, ya, terutama kafir harbi. Dia penggal harbi sekarang ni, nama mereka geng ni kan. Allah. Adapun jikalau seorang yang Islam itu lebih dahulu ia ziarah tempat seteru Allah, makam apa, tempat bangkai Firaun dia pergi ziarah, piramid, sedangkan Nabi-Nabi tak pergi. Ya, ni apa kepala otak tak tahu, paling gila orang.
dan meninggalkan tempat yang disuruh pergi, maka ialah orang-orang yang sebesar-besar rugi hartanya dan agamanya, kerana gah dunia dan rugi akhirat, dan barangkali mendapat beberapa dosa pula, ya. Dia nak pergi besar ke tempat kafir laknatullah tu apa. Itu dia antara nasihat tuan pengarang, supaya kita cari pergi ziarah, tujuan dia mana untuk menambahkan akan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, kasih kita kepada orang yang kasih kepada Allah Ta'ala, akan membawa kuat kasih kita kepada Tuhan. Kemudian bermajah api masyi. Masalah ke-52. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin fa inna khairal kullahu alhamdulillah. Ya